Jadi saudara yang dirahmati sekalian, sekali lagi saya ingin menyatakan, jangan kita lupa dalam Pakatan Rakyat ini tahun kali ketiga kita ada convention, dan setiap kali convention sambutan kian hebat. Prestasi negeri kita membanggakan. Saya sentuh sedikit kerana sudah tidak boleh baca liputan. Hari ini Selangor diserang lagi Tan Sri Khalid. Itu biar Tan Sri Khalid jawab. Tetapi kekuatan negeri-negeri kita, Kedah, Datuk Azizan, Menteri Besar, contoh terbaik yang saya ulang, Ustaz Azizan, patut bagi allowance kepada saya. Mana-mana saya kempen di seluruh negara, dan saya sempat berucap dekat Bombay pun, bagi contoh one state, Kedah, whose Menteri Besar is known as just an ustaz, tetapi respected because he is a man of integrity. Dalam suasana politik yang kurang ini, yang UMNO hancur ini kerana tidak ada integriti, yang ada rompakan, lebih tinggi rompakan jadi Tun, kalau kurang sedikit jadi Datuk Seri, di antara dua rompakan jadi Tan Sri. Tetapi dalam kes Kedah, contoh yang saya minta kawan-kawan kita dalam Pakatan Rakyat hafal, bagaimana satu keputusan yang melibatkan balak negeri semudah orang faham. UMNO perintah 1 ekar RM1,000. Menteri Besar Ustaz Azizan perintah sebagai pemimpin Pakatan Rakyat Kedah 1 ekar RM19,000. Soalnya itu satu, tetapi soalan susulan ialah mana pergi RM18,000 50 tahun yang lalu ini. Ini yang disebutkan poor governance and endemic corruption. Tak payah banyak contoh. Pulau Pinang, apa yang diserang di Muan ini? Bolehkah kita orang Melayu, orang Islam biarkan penghinaan kaum begitu rupa? Kirim kek najis, panggil dia sebagai Cina yang anti Melayu, anti Islam. Melayu jenis apa begini? Ini budaya yang dipupuk oleh UMNO untuk menutup rasuah dan kezaliman mereka. Saya nak jawab, memang saya orang Islam dan orang Melayu, tapi saya nak jawab mengatakan, saya lebih senang selesa sebagai ahli parlimen Permatang Pau menyokong Ketua Menteri Cina yang bernama Lim Guan Eng kerana ketelusan dan integriti beliau sebagai Ketua Menteri. Maka Pulau Pinang sekarang di bawah Pakatan Rakyat menghasilkan surplus yang tinggi, yang dia boleh bercakap confident RM200, RM2,000, RM1,000. Itu sebab apa? Sebab ada surplus. Tiap anak lahir, tiap tahun ada surplus. Kalau Datuk Seri Najib umum RM100 pendidikan, RM500, itu sekaligus sebelum pilihan raya. Lepas pilihan raya, nasib engkau lah beda besar. Kelantan, saya tidak mau ulang kerana idea ini termasuk yang dilakukan oleh Tan Sri Khalid senarai beberapa hal kerana dana yang besar. Itu sebenarnya pengalaman kifalah dari negeri Kelantan. Dan jangan kita lupa dalam penjelasan kita bahawa Tok Guru Hadi Awang itu pernah menjadi Menteri Besar. Bila kita sebut tol dibatalkan, is not unrealistic. Di antara langkah pertama yang diumumkan oleh Tuan Guru Hadi Awang sebagai Menteri Besar Terengganu ialah membatalkan tol di Kuala Terengganu. Jadi itu idea dia, kita pinjam. Tan Sri Khalid di Selangor tentu
Saya sudah ulang banyak kali tentang kerana kebetulan dananya lebih besar, walaupun dia bayar pada saya hanya RM1. Ini sahabat saya ni teruk. Saya gurau, saya kata bila dia minta saya jadi nasihat, dia kata Anwar you ada pengalaman 8 tahun sebagai Menteri Keuangan, jadilah nasihat ekonomi. Saya kata okey. Dia kata macam mana kita nak bayar? Kita dah bayar RM1 cukup lah. Dia kata ya okey, setuju. Fikirlah sikit. Patutnya bila saya sebut begitu, I think take lah few thousand cost segitu. Tak ada. Ini Tan Sri Khalid. Luruh. Orang Kedah kata Ustaz Aizan, luruh berdui. Tapi kalau dia bagi saya tak ambil, lebih mana saya nak cerita lah. Jadi kalau ada orang Selangor marah, Tan Sri Khalid tak fikir, dia jangan gaduh. Saya pun dia tak peduli, dia bagi RM1 sebulan. Yang lain nasib awak lah. Tetapi yang kuat dia apa? Seperti mana juga Datuk Guru ni Aziz lebih lagi lah 20 tahun betul besar, mana nak cari, bukan jadi Malaysia, di dunia nak cari orang yang ada kuasa 20 tahun, tak ada amanah, tak ada saham, tak ada syarikat. Saya Datuk Guru ni Aziz, saya cerita ni pada cucu Mahatma Gandhi. Saya kata, you know, this is a religious scholar, a Muslim religious scholar who happens to be in power in Kelantan, the chief minister or the prime minister of the state. 20 years as chief minister, or 20 more years. I said, Rajmohan Gandhi. I kata, our inspiration, our icon, an iconic leader, because personal integrity, which is difficult to find in the world of politics of today. Rajmohan Gandhi gurau saya, dia kata, Anwar, can you bring him to Delhi? Saya kata, he's more familiar than me. He speaks Urdu. I don't. I only know Jack Pyar Kisi Si Hota Hai. Rajmohan sebut tu, dia kata bawa dia ke Delhi, bercakap pada orang politik di Delhi yang banyak rasuah itu, that you can lead and you can maintain and keep your integrity, no corruption, no nonsense. Ini insya-Allah mudah-mudahan bila kita beralih ke Putrajaya, insya-Allah kita boleh. Saya nak akhiri dengan masalah pilihan raya ini. Apa yang kita bincangkan tadi, saya minta maaf kerana saya Azizah ada saya tak dapat sama pagi tadi, kerana lepas balik tu memang saya ada masalah sikit. The Hindu, one of the big newspapers in India tulis, because saya purau selalu, I am 64 but I look 46. Dia tulis. And then dia kata, what? Dia tanya saya, Azizah komen macam mana? Yes, he is 64, he looks 46, but his back is 84. Dia tulis tu. Jadi dalam surat khabar di India ni dia cerita tu, Anwar 64, looks 46, but his back is 84. Saudara, yang saya tekankan ini ialah pilihan raya. Apa yang kita sebut pagi tadi, sistem saraan, Felda, anak muda, pekerja, walaupun kita belum tekankan tapi ini dasar cukup kuat, nasib pekerja, ini adalah isi penting dalam manifesto Pakatan Rakyat menjelang pilihan raya umum ke-13. Ini saudara yang tentukan dan kita adakan. Sekarang ini ialah masa mahkamah dah berlalu. Dia nak rayu tak rayu itu soal dia. Tetapi yang penting apa? Fokus kita ialah pilihan raya. Fokus kita sekarang Pakatan Rakyat dengan seluruh kekuatan jentera kita ialah program kita, agenda kita bersama 3 parti tunggal dalam Pakatan Rakyat, bicara dan muafakat sebagai satu pimpinan, satu wadah, satu suara, satu agenda untuk menuju Putrajaya, insya-Allah. Saudara, dengan semangat ini saya yakin, sebab itu bila didera derita saya, keluarga dan kawan-kawan, kita fikir tentulah deraan.
Tapi bila hal ini berlalu, ada hikmahnya. Apapun ada hikmahnya. Sekarang kita boleh tumpu sepenuhnya. Rakan-rakan kita, jentera dan aktivis parti mesti hafal agenda kita. Agenda Pakatan Rakyat mesti dihafal, dicerakinkan dan dijelaskan kepada rakyat. Saya yakin sesungguhnya, walaupun nampak gembar-gembor UMNO itu hebat, tetapi ibarat singa tua yang tidak punya gigi sama sekali. Maka kerjalah saudara dan yakinlah dengan niat kita bawa perubahan ke arah kebaikan, bukan untuk dendam, bukan untuk khianat, bukan untuk menimba kekayaan pribadi dan keluarga. Dan percayalah, kalau ada yang masih curiga, saya ingin beritahu, bincang dengan pimpinan, iaitu Guru Hadi Awang dengan Wabi Kisyang dan rakan-rakan pimpinan ketiga-tiga parti, insya-Allah kita Tawan Putrajaya is going to be a no-nonsense administration. You perform, you stay. You are corrupt, out you go. Ini jaminan kita. Jadi saya harap kawan-kawan dapat laksanakan tugas ini dengan baik dan jadikan ini seperti mana yang disebut tadi oleh Wabi Kisyang, lonjakan baru bahawa Malaysia sudah sedia dengan Malaysia Spring 2012. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.